Jadi apa kata kalau kita ikuti segmen wawancara kita kali ini, seperti yang kita berikan seperti yang kita berikan di awal tadi. Ini berkenaan dengan Bulan Keselamatan Shina 2023 dan kita datangkan dua orang narasumber kita pada pagi ini. Saya akan perkenalkan tetamu undangan kita di sebelah kiri Mahira, iaitu Yang Mulia Puan Hajah Fatin Khalidah binti Datuk Paduka Dr. Haji Ismail, Inspektor 1 Bahagian Penguatkuasaan Shina. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Dan juga bersama kita pagi ini Yang Mulia Tuan Muhammad Nazirul bin Muhammad Jailani, Inspektor Pelatih Bahagian Penguatkuasaan Shina. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pertama sekali Rampai Pagi ingin mengucapkan selamat datang dan ribuan terima kasih kita ucapkan di atas masa yang diluangkan pada pagi ini untuk bersama kami berdua ini. Begitu juga penonton-penonton kita di rumah ya, yang menyaksikan pada ketika ini mengetahui lebih lanjut lagi berkenaan dengan Bulan Keselamatan Shina 2023. Jadi memulakan ruangan wawancara ini, saya serahkan kepada Mahira terlebih dahulu untuk bersama dengan tetamu kita. Silakan. Ya, jadi kita akan mulakan daripada Puan Fatin barangkali ya. Berkenaan dengan segmen wawancara kita kali ini. Jadi mungkin dapat dikongsikan ni Puan, boleh memberikan sedikit pengenalan peranan dan juga visi Autoriti Kebangsaan Keselamatan Kesihatan dan Alam Sekitar Shina ni. Silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Puan atas soalannya. Pihak Autoriti Kebangsaan Keselamatan Kesihatan dan Alam Sekitar atau dikenali dalam bahasa Inggeris sebagai Safety, Health and Environment National Authority atau SHINA adalah sebuah badan berkanun yang ditubuhkan setelah diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Akta SHINA Bab 227. Dengan ini, SHINA secara rasminya dimandatkan dengan tanggungjawab dalam menguatkuasakan dan mengawal selia isu-isu keselamatan, kesihatan dan alam sekitar di tempat kerja serta perkara-perkara radiasi di negara Brunei Darussalam. SHINA juga mempunyai visi dengan komitmen untuk membuat perubahan positif bagi memastikan negara Brunei Darussalam menjadi tempat selamat untuk bekerja dan didiami. Selaras dengan ini, SHINA berhasrat untuk mengurangkan kadar kemalangan, kecederaan atau insiden serius dan kematian yang berkaitan dengan tempat kerja di seluruh negara Brunei Darussalam. Ini demi untuk mencapai sasaran sifar kematian menjelang tahun 2035. Ya, Mahira, itu dia tadi ya. Selepas sedikit kita mengetahui mengenai dengan pengenalan ya, begitu juga peranan dan juga visi Autoriti Kebangsaan Keselamatan Kesihatan dan Alam Sekitar, pendeknya SHINA ini tadi ya. Kita beralih pula berikutnya kepada Tuan Muhammad Nazirul ya. Apakah dan bilakah Hari Sedunia untuk Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja bagi tahun 2023 masih ini Tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan atas soalannya. Pihak SHINA akan mengadakan Bulan Keselamatan bagi tahun 2023 bersamaan dengan Hari Sedunia untuk Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja atau dalam Inggerisnya World Day for Safety and Health at Work. Hari Sedunia untuk Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja 2023 ini merupakan acara global yang pertama kali diperkenalkan oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa iaitu ILO pada 2003 dan disambut pada 28 April setiap tahun. Ini merupakan peluang bagi pihak kerajaan, majikan, pekerja dan pihak berkepentingan yang lain untuk bekerjasama dan mempromosikan amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan iaitu OSH, di samping mencegah kemalangan, kecederaan dan penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan. Tema World Day for Safety and Health at Work pada tahun ini adalah persekitaran kerja yang selamat dan sihat sebagai prinsip asas dan hak asasi di tempat kerja atau dalam Inggerisnya A Safe and Healthy Work Environment as a Fundamental Principle and Right at Work. Pada tahun ini, fokus Hari Sedunia untuk Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja adalah mewujudkan persekitaran kerja yang selamat dan sihat dengan menangani kesejahteraan fizikal, mental dan emosi pekerja.
Ianya melibatkan kerjasama antara majikan dan pekerja, mengikut peraturan dan garis panduan dan menggalakkan budaya tempat kerja yang mengutamakan kesejahteraan pekerja. Dalam erti kata yang lain, tempat kerja hendaklah selamat dan bebas daripada bahaya dan setiap pekerja mempunyai hak untuk bekerja dalam persekitaran yang sedemikian. Persekitaran kerja yang selamat dan sihat juga memerlukan pelan kerja yang sesuai bagi menyokong hak di tempat kerja. Majikan mempunyai tanggungjawab untuk menyediakan dan menggalakkan pelan kerja yang baik dan merangkumi perkara-perkara berikut. Yang pertama, sistem kerja yang selamat termasuk bagaimana kerja dijalankan, tempoh, kekerapan dan kompleksiti kerja tersebut. Yang kedua, kepimpinan dan komitmen pengurusan terhadap penambahbaikan berterusan. Dan yang ketiga, keperluan, keupayaan, pengalaman dan kompetensi pekerja-pekerja tersebut. Yang keempat, persekitaran fizikal merangkumi jentera, peralatan, bahan berbahaya, kenderaan dan struktur yang selamat. Ya, Alhamdulillah. Ya, jadi 28 April ni Mahirah ya. betul sekali dan juga membawakan tema pada tahun ini iaitu persekitaran kerja yang selamat dan sihat sebagai prinsip asas dan hak asasi di tempat kerja ataupun dalam bahasa Inggerisnya a safe and healthy working environment as a fundamental principle and right at work ya. Jadi itu antara tema bagi tahun ini. Jadi kita beralih kepada Puan Fatin. Mungkin dapat dikongsikan apa sebenarnya aktiviti-aktiviti yang akan bakal berlangsung pada bulan keselamatan bersempena dengan Hari Sedunia untuk Keselamatan dan juga Kesihatan di Tempat Kerja pada tahunan ini, Tuan. Puan, silakan. Okay. Pada bulan keselamatan bersempena dengan Hari Sedunia untuk Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja pada tahun ini, pihak Shina akan mengadakan pelbagai acara dan aktiviti-aktiviti iaitu seperti berikut. Aktiviti yang pertama adalah pertandingan video pendek di media sosial yang akan dibukakan kepada orang ramai. Video mestilah bertemakan Hari Sedunia pada tahun ini iaitu persekitaran kerja yang selamat dan sihat sebagai prinsip asas dan hak asasi di tempat kerja. Pertandingan ini akan bermula pada 17 April sehingga 15 Mei 2023. Aktiviti seterusnya yang telah dirancang adalah aktiviti amal dan sukarelawan ataupun Corporate Social Responsibility CSR yang akan diadakan bersempena dengan bulan Ramadan insya-Allah pada hujung bulan Ramadan ini. Ya. CSR ini adalah sumbangan ikhlas daripada pegawai dan kaki tangan Shina bagi membantu dalam pengagihan hidangan sungkai yang kami sasarkan di kalangan pekerja-pekerja di sektor pembinaan construction workers. Seterusnya, pihak Shina akan membuat majlis pelancaran pada 29 April tahun ini bersempena dengan Hari Sedunia itu nanti. Orang ramai boleh menyaksikan acara ini secara langsung melalui di media sosial Shina. Pada awal bulan Mei nanti pula, pihak Shina akan mengadakan Hari Terbuka Shina kepada pihak-pihak yang berkepentingan industri. Hari tersebut merupakan sebuah wadah untuk memaparkan tanggungjawab pihak Shina dalam menguatkuasakan dan mengawal selia isu-isu keselamatan, kesihatan dan alam sekitar di tempat kerja serta perkara-perkara radiasi di negara Brunei Darussalam di bawah Perintah Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja 2009 dan Akta Perlindungan Radiasi Bab 228. Maklumat seterusnya akan disampaikan oleh rakan setugas saya, Tuan Natsirul. Ya, terima kasih. Silakan. Terima kasih Puan Fatin. Acara selanjutnya, Tuan dan Puan, bagi menyemarakkan lagi sambutan Hari Sedunia itu nanti, pihak Shina akan mengadakan Je Raya Wara ke 44 daerah di seluruh negara Brunei Darussalam ini. Di mana pihak Shina akan menampilkan pelbagai pameran, beberapa siri kuliah dan permainan interaktif dalam usaha untuk mendekatkan orang ramai dan pihak berkepentingan industri termasuk penuntut-penuntut sekolah, institusi-institusi pengajian tinggi tentang perkara yang boleh dilakukan untuk meningkatkan standard persekitaran kerja yang selamat dan sihat di tempat kerja sewajar dengan tema Hari Sedunia pada tahun ini. Je Raya Wara tersebut akan diadakan seperti berikut. Je Raya Wara pertama akan diadakan di daerah Belait pada 9 Mei. Yang kedua akan diadakan di daerah Temburong pada 16 Mei.
Yang ketiga akan diadakan di daerah Tutong pada 23 Mei. Yang terakhir akan diadakan di daerah Bonai dan Muara pada 30 Mei 2023. Orang ramai bolehlah mendaftarkan diri bagi sidi kuliah dan mengunjungi Jirayawara pada tarikh yang telah dinyatakan sebentar tadi. Ya. Sebarang perubahan pada tarikh dan akan diumumkan melalui media sosial China dan laman sesawang di www.china.gov.bn. Majlis penutup Bulan Keselamatan bersempena dengan Hari Sedunia untuk Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja pada tahun ini insya-Allah akan diadakan pada 1 Jun dengan acara penyampaian hadiah kepada pemenang-pemenang pertandingan video pendek di media sosial. Manakala aktiviti yang terakhir, pihak China telah bekerjasama dengan Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama untuk khutbah Jumaat bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Ya, Mahirah, sebentar tadi ya kita telah pun sedikit sebanyak mengetahui ya antara aktiviti-aktiviti yang bakal dijalankannya yang disempena dengan Bulan Keselamatan China untuk tahun 2023 masih ini. Kita ni mendoakan mudah-mudahan ya apapun juga aktiviti majlis maupun kegiatan ya yang akan dikendalikan ini nanti akan terus berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang telah pun dirancangkan ya sehingga ke bulan Mei ini nanti ya. Dan kita percaya pelbagai pengisian-pengisian menarik ya telah pun disusun. Betul. Bagi kita ni terus meningkatkan kesedaran lagi lah ya. Begitu juga kesihatan kita ni ya di dalam persekitaran khususnya di dalam pekerjaan ini. Jadi mengakhiri ruangan wawancara kita ini mungkin Puan Fatin ya ada yang ingin disampaikan kepada penonton-penonton semua ya berkenaan dengan Bulan Keselamatan China 2023 ini. Silakan Puan. Okey. Kami bagi pihak Lembaga Pengarah, Pengurusan, Pegawai dan Kaki Tangan China bersempena dengan bulan Ramadan yang mulia ini ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di negara Brunei Darussalam. Di kesempatan ini juga sama-sama kita mengingati orang ramai untuk menjadikan keselamatan sebagai keutamaan kita dan agar negara Brunei Darussalam menjadi tempat yang selamat untuk bekerja dan didiami. Alhamdulillah. Ya, jadi kita ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita pada pagi ini dan insya-Allah kita mendoakan mudah-mudahan kegiatan dan juga aktiviti yang akan bakal diadakan semuanya akan berjalan dengan lancar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Demikian tadi kita bawakan satu segmen wawancara berkenaan dengan Bulan Keselamatan China 2023. Jadi jangan lepaskan peluang. Tadi ada aktiviti yang telah pun dikongsikan ni iaitu pertandingan video pendek di media sosial. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bis kita mengikuti yang mana video mestilah bertemakan Hari Sedunia pada tahun ini iaitu persekitaran kerja yang selamat dan sihat sebagai prinsip asas dan hak asasi di tempat kerja. Jadi insya-Allah pertandingan ini akan bermula pada 17 April sehingga 15 Mei 2023. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mengikuti. Mungkin ada bakat terpendam untuk bis kita mengikuti. Mengapa tidak untuk bis kita mengikuti kegiatan atau aktiviti tersebut. Betul sekali ya. Apapun audio yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi berkenaan dengan aktiviti-aktiviti yang telah pun disediakan bagi sama-sama kita ni terus meningkatkan kesedaran dari segi keselamatan ya khususnya di dalam kita ni mengerjakan tugas ya dan juga pekerjaan harian. Audio boleh terus ya menelusuri laman sesawang seperti yang dikongsikan ya tadi yang mana www.china.gov.bn. InsyaAllah menerusi laman sesawang tersebut Auda akan mengetahui ya sekitar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Auda jangan ke mana-mana. Kita akan berehat seketika ni Mahira. Ya. Kita akan kembali selepas ini.